Okey, kita boleh mula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وفوق كل ذي علم عليم اللهم اهدنا وسددنا اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini alhamdulillah dapat kita bertemu untuk kali ini dan seperti yang saya janjikan, kita kuliahkan buku ni. Tajuk dia 40 hadis pelestarian alam sekitar. 40 hadis pelestarian alam sekitar, dan alhamdulillah ini adalah sesi kedua. Kuliah ni saya buat Khamis pertama dan keempat setiap bulan di surau saya di Surah Nur Asy-Syura. Dan buku ni adalah hasil karangan tebal tu, memang tebal. Hasil karangan dua orang tokoh, iaitu Datuk Seri Zaini Ujang dan juga Datuk Dr. Zulkifli Yusof. Ini untuk guru saya ni, masa di UM dulu dia yang supervise thesis master saya. Dan buku ni tebal, dan buku ni ada dua versi. Ini versi tebal. Kemudian ada satu lagi versi yang sedikit kecil ataupun pendek. Ni 40 hadis. Ni intisari. Maksud dia ambil intisari, lepas tu masukkan dalam ni. Sama juga. Dan buku yang intisari ni, muka surat dia ada sebanyak 100 lah muka surat. Manakala buku yang tebal ni berjumlah lebih kurang 600 muka surat, 637 muka surat. Tebal. Dan isi buku ni saya katakan sangat berkualiti, dengan dengan penyampaian yang penuh informatif dan sebagainya. Okey, ini adalah siri kedua. Saya share skrin ya tuan-tuan untuk kita sama-sama tengok. Minggu lepas ataupun untuk Khamis yang pertama dulu kita dah masuk buku ni. Dan antara perkara yang kita sentuh, ni saya recap baliklah sebelum kita masuk. Antara perkara ini adalah pendorong kajian. Macam mana dua orang tokoh ini boleh berminat atau boleh berhasrat menghasilkan kitab ataupun tulis buku ni. Antara pendorong utama mereka, cerita haji tahun 2018. Mereka berdua dapat jemputan haji oleh kerajaan Arab Saudi. Lepas tu sampai di sana, dia tengok bagaimana kehidupan ataupun keadaan umat Islam yang sangat tidak berdisiplin di Mekah, Madinah. Lepas tu balik dia pun tulis. Dia tulis buku ni, dan antara payung utama yang mendorong mereka untuk tulis buku ni adalah ayat ni. Ayat dalam surah Ar-Rum, ayat yang ke-41. Dhaharul fasadu fil barri wal bahr ma kasabat aydin nas. Dan kita dah ulas ayat ni. Cuma oleh kerana buku ni ditulis oleh dua orang, kita kata tokoh yang menguasai bidang masing-masing, saya dapati ulasan mereka tu berkaitan dengan ayat ni sangat cantik. Bagaimana dia katakan dia ada kesan akibat berdasarkan ayat ni. Bumi Allah Ta'ala buat cantik, lepas tu tiba-tiba manusia merosakkan. Bila manusia merosakkan, berlaku bencana alam. Kenapa berlaku bencana alam? Allah Ta'ala nak bagi manusia rasa sikit apa kesan yang telah mereka lakukan, supaya mereka kembali insaf dan baiki keadaan. Dan kalau kita tengok untuk hari ini, saya akan bincang apa yang disebut pada mukaddimah buku ni. Kita ni mempunyai melalui beberapa fasa di dunia. Fasa pelestarian alam di dunia ni. Mula daripada selepas Perang Dunia Kedua sampai dah sekarang, dan juga way forward akan datang. Sampai sekarang tu dia buat perkiraan tu dalam tempoh masa 20 tahun. Tahun 90 sampai dah tahun 2000, 30 tahun. Tahun 90 sampai dah tahun 2020. 20 tahun. Okey. Kemudian disebut juga pada bahagian awal buku ini, kenapa berlaku kerosakan ini? Kerana manusia tidak menjaga keseimbangan ataupun mizan. Sebab itu Allah Ta'ala sebut
Dalam surah Ar-Rahman pada ayat yang ke-58 ni, ayat yang ke-8 Allah kata apa? Alla tatghaw fil mizan, jangan sekali-kali kamu tatghaw melampaui batas fil mizan. Mizan ni raca keseimbangan batasan. Contoh nak tebang balak boleh, tapi ada kadar dia. Jangan main tebang untuk keuntungan lebih sehingga merosakkan alam dan sebagainya. Dan mizan ini bukan setakat pada alam semesta, dia juga berlaku pada tubuh badan kita. Gula ada mizan dia. Yang perlu dipatuhi, lebih gula, kurang gula, hypo, lembek. Kalau terlebih gula, kena kencing manis dan sebagainya. Itu apa yang kita bincang. Lepas tu, kenapa kita kata kedua orang tokoh ni terdorong untuk buat 40 hadis ni? Kerana 40 hadis ni memang ada dorongan daripada hadis Nabi. Dalam buku ni tak ada ni hadis ni, tapi saya masukkan berdasarkan sedikit pembacaan saya, penambahan. Sebab Nabi kata di akhirat kelak, sahabat pernah tanya Rasulullah, apa batasan ilmu yang menunjukkan seorang itu memang faqih, knowledgeable, mendalam ilmu dia. Nabi kata, siapa yang memelihara untuk umat aku 40 hadis tentang urusan agamanya, akan dibangkitkan Allah pada hari kiamat sebagai seorang yang faqih, mendalam ilmu dia. Dan Nabi kata, aku yang akan memberi syafaat kepadanya dan juga saksi. Hadis yang disebut oleh Imam Al-Baihaqi dalam Sya'bul Iman dia, walau bagaimanapun para ulama hadis kata hadis ini dhaif, lemah. Walaupun hadis ini lemah, dia bukan lemah yang berat. Bahkan ramai ulama yang menulis hadis 40 ni kenapa didorong oleh hadis ini untuk mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak atas kapasiti seorang yang mendalam ilmu dia. Okey. Ini kita bincang minggu lepas lah. Saya tak nak tu kita ambil terus masuk kepada topik yang kita nak bincang. Okey. Kemudian antara yang disebut juga antara matlamat yang telah dilakukan oleh pihak United Nations ataupun PBB untuk menjamin supaya bumi ini kekal elok seperti yang Allah Ta'ala amanahkan kita. United Nations selepas melalui beberapa proses telah memperkenalkan SDG, matlamat pembangunan lestari, SDG ini 17 inisiatif. Dan alhamdulillah di UIA saya antara yang terlibat lah. Saya jadi orang kecil dalam sebuah kita kata task force yang ditubuhkan oleh rektor kita untuk masukkan SDG yang ke-18. Yang setakat ni kita cuma ada 17. No poverty, zero hunger, apa lagi? Good health and well-being, quality education, macam ni lah. Lepas tu clean water and sanitation, lepas tu bla 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 bla. Life on land, life below water, lepas tu partnership for the goals, lepas tu nombor 18, UAE. Di bawah leadership Tan Sri Rektor, dia cadangkan kita kena create satu lagi, spirituality. Supaya spirituality itu yang Islamiknya dan juga yang bukan Islamik jangan diabaikan, sebab ia adalah satu perkara yang tak boleh dinafikan penting. Lebih lagi bila sekarang ni kita menghadapi pandemik global. Okey, habis. Hari ini kita akan masuk ekosofi Islam. Ekosofi ini mudahnya falsafah Islam tentang alam sekitar. Falsafah Islam tentang alam sekitar. Bagaimana Islam memandang kepentingan menjaga alam sekitar. Adakah bila kita jaga kutip sampah, kita jaga alam sekitar ni, ataupun kita berbuat baik kepada haiwan yang kita temui dan sebagainya, adakah ia termasuk daripada pengajaran Islam? Dan perkara ini perlu disentuh sebab apabila benda ini tidak disentuh, tiba-tiba ia dijuarai oleh bukan Islam, kita beranggapan ini berasal daripada Barat. Dan apa datang pada Barat, semua dah lengkap untuk membimbing kita. Sedangkan benda ni dah ada dah. Kita kata dah terbenam. Ada sekali dengan Islam yang dibawa oleh Nabi berapa? 1400 tahun dahulu. Cuma mungkin kerana kita tak keluarkan benda ni. Jadi topik hari ini insya-Allah kita akan bincang mengenai ekosofi Islam atau falsafah Islam. Macam mana Islam memandang alam sekitar dan sebagainya. Okey, sebagai mukadimah dia kita kena tengok kita ini hidup bertuhan. Dan hubungan kita ni ada dua bentuk hubungan, iaitu hubungan dengan Allah yang ini dikata bersifat vertikal. Vertikal ni ke atas. Ini kita. Ke atas vertical relationship, pure heart, good consciousness. Ini hubungan kita dengan Tuhan, dengan Allah. Maksud kita dengan Allah kena sentiasa communicate dengan Allah. Tetapi kalau ini dipanggil hablum minallah. Kalau dalam istilah agama dipanggil hablum minallah. Hablum minallah. Kemudian kita tak cukup sekadar jadi orang baik hubungan dengan Allah, tapi kita pengotor, buang sampah, menganiaya haiwan, dengan jiran pun teruk perangai, tak boleh. Jadi kita kena ingat dalam kehidupan kita bukan setakat kita ada
falsafah hubungan kita dengan Allah, kita kena juga hubungan yang berbentuk horizontal. Horizontal ini kita kata hubungan bersama makhluk hidup yang lain, orang lain dan sebagainya lah. Jadi hubungan ini perlu seimbang dan saya katakan perlu cemerlang. Ada orang yang cemerlang, dia jaga alam sekitar, hubungan dengan orang tetapi dia menolak Tuhan. Jadi apa impact dia disebut dalam surah, dalam beberapa surah lah. Dalam surah Ibrahim, dalam surah hak ni tambahan saya tak dalam buku ni. Dalam surah Al-Kahfi, Allah kata hal nunabbiukum bil akhsarin a'malan, nak ke tidak aku kabarkan kepada kamu orang yang paling rugi amalan dia. Siapa dia tu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinun sunna. Orang yang habis amal baik dia tak dinilai sikap penurut Tuhan di akhirat kelak. Kenapa? Dia tidak beriman kepada Allah. Tidak ada hubungan vertikal dengan Allah. Jadi oleh kerana itu dia pincang. Jadi kesimpulan dan keseimbangan antara kedua perkara ini sangat penting supaya kita ada hubungan dengan Allah dan pada masa yang sama kita pun ada hubungan yang baik dengan makhluk lain yang kita katakan dalam bentuk horizontal. Okey. Kemudian di awal mukaddimah buku ni juga disebut, dia kata alam semesta tempat Allah Taala letakkan kita ini, dia bukan letak kita saja, tetapi Allah nak kita tahu dia Tuhan. Ini kata melibatkan hubungan horizontal vertikal ni. Allah kata dalam surah At-Talaq, Allah kata Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amr. Allah kata dia Allah yang mencipta 7 petala langit dan dia juga mencipta bumi seperti itu. Maksud ada juga 7 lapis bumi. Dan orang bertafsir bincang 7 lapis maksud 7 lapis. Yang kita pijak ni ada lapisan sampai 7 lapis ke kerak bumi, atas lagi dan sebagainya. Ataupun yang dimaksudkan dengan 7 lapis ini kata 7 planet lain ke seperti bumi. Itu Allah alam dibincangkan oleh para ulama tafsir. Bukan itu topik kita hari ini. Kata Allah kata yatanazzalul amru bainahun. Dan segala perintah Allah itu berlaku secara terus-menerus di antara langit dan juga bumi. Kenapa dia sebut ni? Langit bumi dia cipta. Lita'alamu supaya kamu wahai manusia tahu annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Taala berkuasa atas segala sesuatu sebab dia buat alam ini dan pengetahuan dia juga meliputi segala sesuatu. Maksudnya kita duduk atas muka bumi bukan duduk free. Dan kita dapat free lah, oksigen free, semua sekali free. Tetapi nak kena ingat juga, ia datang dengan tanggungjawab. Inilah yang kata hubungan kita dengan Allah. Lepas tu kena ingat juga bumi ini memang satu amanah. Dan hak ni tak disebut dalam buku ni, ini tambahan saya ni. Sebab saya tengok relevan untuk masukkan ayat ni. Ayat ni. Bumi yang kita tinggal sekarang ni, bukan sesaja tetapi ia menjadi amanah. Okey, ayat ni cerita apa? Ni dalam surah Al-A'raf. Ayat ni cerita mengenai Bani Israel yang ditindas oleh Firaun. Kemudian Firaun second round ketika Nabi Musa semakin agresif dalam dakwah baginda, makin ramai orang meninggal. Kenapa? Tidak menyembah Firaun, kembali kepada mengikut agama tauhid. Lalu Firaun dan juga bangsa dia telah mengancam untuk membunuh Bani Israel. Pada masa itu Bani Israel takut ni. Lalu Bani Israel berkata, qalu udhina. Mereka Bani Israel kata apa? Qalu udhina, kami telah dianiaya, disakiti, dihambakan. Min qabli an ta'tiyana, sebelum kamu wahai Musa datang membantu kami. Even wa min ba'di ma ji'tana, lepas kamu datang mau tengok, kami nak diancam bunuh lagi sekali. Lalu Nabi Musa memberi peringatan. Dia kata apa? Asa rabbukum an yuhlika aduwakum. Dia kata mudah-mudahan Tuhanmu akan memusnahkan musuhmu. Tuan-tuan tahu tak? Kata asa di sini dalam bahasa Arab dipanggil adatut taraji, perkataan yang menggambarkan harapan. Maksud boleh. Ini boleh capai. Tak apa, sabar. Mudah-mudahan Tuhanmu akan memusnahkan musuhmu. Rupanya tuan-tuan, kalau baca dalam surah lain, dalam surah Al-Qasas, seawal selepas baginda dilantik sebagai rasul, di lembah Tua, disebut dalam surah Al-Qasas, dia minta supaya dia dibantu oleh Harun. Allah Ta'ala pun kata kamu akan dibantu oleh Harun. Maksud Harun akan jadi deputy ataupun asisten dia. Tak cukup dengan itu, Allah kata apa? Bi ayatina antuma wa manittaba'akum al-ghalibun. Dengan ayatina, kata-kata mukjizat kami berikan, kamu dan siapa yang ikut kamu akan mendapat kemenangan. Rupanya hari pertama pelantikan tu Allah dah bagi dah hint. Bagi dah gambaran kepada Musa, dia akan menang.
Jadi cuma ulama tafsir bincang kenapa dia tak reveal terus kemenangan itu. Kenapa di sini dia guna perkataan asa? Dia kata mudah-mudahan. Walaupun dia tahu, Nabi Musa tahu memang mereka akan mendapat kemenangan. Cuma macam mana Fir'aun tak akan mati kalah tu Allah Alam tak tahu lagi dah. Tapi riza akhir dah ada. Semua akan menang. Waktu Nabi Musa walaupun dia tahu dia akan menang, kenapa dia tak gunakan terus ayat yang pasti? Tuhan janji dah kepada aku kamu akan mendapat kemenangan. Tetapi dia guna asa, semoga, mudah-mudahan. Satu harapan. Kenapa? Supaya Bani Israel ini tak goyang kaki. Meneruskan perjuangan. Okey, tak apa. Lepas tu dia kata, lepas mereka tu musnah, kata Nabi Musa, وَيَسْتَخْلِفَكُمْ dia Allah pula akan jadikan kamu khalifah, pentadbir di bumi. Bukan lantik saja, fayanzura lalu dia Allah akan lihat, tengok, perhati kaifa ta'malun, bagaimana kamu akan lakukan. Sebab itulah saya katakan tadi di awal, hubungan kita ni falsafah Islam tentang alam sekitar, dia mesti menegak dengan Tuhan dan dia juga sesuatu yang berbentuk horizontal. Jadi maksudnya kita dah iktiraf Allah sebagai Tuhan, Allah pun letak kita di bumi, kita ada tanggungjawab untuk menjaga hubungan secara horizontal dengan menjaga kebajikan bumi. Sebab bumi macam kata Nabi Musa ni, bukan sahaja lantik jadi khalifah, dia perhati bagaimana keadaan kamu, perbuatan kamu. Adakah kamu ni jaga kebajikan bumi, tak musnahkan bumi dengan kerja-kerja kita kata pembangunan yang luar biasa dan sebagainya. Dan perkara ini turut ditegaskan oleh Nabi dalam sebuah hadis lain. Ini pun hadis ni pun tak ada dalam mukadimah buku ni. Just saya masukkan. Okey, Nabi kata apa? Nabi kata dunia ini manis dan hijau. Masuk tarikan dia kuat lah. Sebab dalam konteks Nabi sebut ni pada zaman Nabi ni orang Arab, hijau-hijau ni satu keistimewaan lah. Maksudnya sebab mereka duduk di padang pasir, sekali ada kawasan lembah, wadi yang hijau subur, mereka seronok. Tu gitu. Allah berkata apa? Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Allah lantik kamu sebagai pentadbir. Fayanzur kaifa ta'mal. Patut dia bukan lantik saja, dia perhati bagaimana tindakan laku kamu. Maksud kita di dunia ni, okey, dalam ekosofi, falsafah Islam terhadap alam sekitar, dia diasaskan oleh prinsip ihsan. Ihsan macam mana? Kita duduk atas muka bumi ni bukan duduk saja. Kita duduk dengan tanggungjawab. Dan tanggungjawab itu Allah Ta'ala perhati. Lepas tu kita macam mana ekosofi Islam tentang pentadbiran bumi, dia kata mula-mula sekali berdasarkan ihsan. Ihsan maksudnya Allah Ta'ala perhati. Kamu buat macam mana? Jadi saya petik yang kata-kata dalam buku ni very interesting. Dia kata urus tadbir alam bersifat kendiri. Maksud kendiri ni kena buat sendiri atas inisiatif dan kesedaran sendiri. Tanpa pemantauan sesiapa. Kerana Allah sentiasa lihat dan juga audit. Jadi lepas ni kalau kita faham, kalau kita duduk berjalan, lepas tu kita ada sampah dalam kocek kita. Kita boleh je buang sampah tu. Buang. Tak ada siapa peduli. Tapi mungkin kerana sampah kita tu akan menyebabkan berlaku kerosakan lain. Contoh kita diberikan tender oleh pihak kerajaan untuk tebang balak. Limit ataupun sempadan nak tebang tu dah tahu dah. Tapi bila dah sampai dengan segala peralatan masuk tengah hutan, kita pun tebang, habis bahagian hak sepatutnya, kita pun tengok bahagian sana ada kosong lagi. Kita pun kata lelaki, boleh je alang-alang dah sampai sini. Kalau dia kata hak ni tahun 2022 saja boleh tebang, tak ada tebang lepas sekarang. Boleh je kita nak tebang tu balak ni. Sebab apa? Kita ada kabel istana, kita ada kabel politician. Dan tak ada siapa pun tahu kalau setakat ambil kata-kata mungkin dalam jarak seka lagi. Tapi pada masa itu urus tadbir alam kita sebagai khalifah bersifat kendiri. Tak boleh. Kalau aku terus akan ambil seka lagi tebang balak walaupun orang tak tahu, Allah ada. Allah buat apa? Allah sentiasa perhati aku. Allah sentiasa tengok aku. Dan aku telah merosakkan alam ini boleh mencetus dosa. Dan kalau aku amanah tak tebang hak sebelah sini pula ni, kerana apa? Kerana menjaga kestabilan alam, sebab hak ni bahagian ni dah ada matematik dia lah oleh pihak Jabatan Alam Sekitar ke Jabatan Hutan dan sebagainya. Kalau kita boleh patuh untuk menjaga kebajikan bumi ni, insya-Allah dia akan beroleh pahala. Dan saya suka petikan dalam buku ni kata urus tadbir alam ni bersifat kendiri. Maksud kita kena faham sendiri. Kita berjalan nak buang sampah, tak boleh. Sebab kalau aku buang sampah, aku adalah kita kata menyusahkan orang lain, aku telah mengontorkan bumi. Yang mungkin sampah aku satu ni
dia boleh menyebabkan benda lagi besar. Kita buang botol air, jatuh tersumbat. Lalu tersumbat lama-lama berlaku banjir dan sebagainya. Maksud luas sudut kita kata falsafah Islam tentang alam sekitar. Okey, habis. Kemudian hubungan kita ni ihsan ni ada dua. Ni saya petik dah. Ihsan dengan Allah maksudnya kita tahu Allah perhati kita. Lalu kita nak buat apa kita fikir dosa pahala. Ihsan yang kedua, ihsan ni buat baik. Buat baik ataupun buat lebih. Buat lebih tu dengan Allah lah. Allah tak perlu pun kebaikan kita. Tetapi kita buat baik kenapa kita mengiktiraf Allah sebagai Tuhan. Kemudian buat baik kepada manusia makhluk. Buat baik pada makhluk ni banyaklah. Buat baik sesama manusia. Ni ayat ni penting ni. Allah kata wa'budullah, sembah dia, wa bil walidaini ihsana wa la tusyriku bihi syai'a. Jangan sekutukan dia dengan sesuatu apapun. Sampai sini cerita apa ni? Ini sampai sini cerita dia. Ini hubungan kita dengan Allah. Manakala mula daripada sini sampai ke sini, ini apa pula? Ini hubungan kita dengan makhluk bernyawa ataupun manusia. Kemudian ihsan pada haiwan. Contoh kita kata benda ni ada pada Nabi. Contoh Nabi kata, satu hari seekor anjing terjela lidah kerana kehausan yang hampir membunuhnya. Kelakuan si anjing tu diperhatikan seorang pelacur Bani Israel. Pelacur ni. Pelacur tu pun menanggalkan kasutnya lalu cedok air bagi minum. Dia diampunkan Allah kerana kejadian itu. Nak cerita, buat baik pada haiwan ni. Kenapa Nabi sebut macam ni? Sebab Nabi nak ajar kita, hubungan kita tu bukan sekat vertikal dengan Allah sahaja. Hubungan kita juga melibatkan horizontal. Dan bila sebut horizontal, bukan hanya manusia. Sebab ada orang baik dengan manusia, tapi pengotor buang sampah merata-rata. Ataupun dia tu buruk akhlaknya dengan haiwan dan sebagainya. Cuma tuan-tuan pernah, hadis ini pernah dipertikaikan oleh anti hadis. Apa anti hadis? Ada lawyer. Dia kata hadis ni tak logik. Sebab apa? Orang ni, perempuan ni, penzina ni, melacur. Melacur ni, zina ni dosa besar. Tiba-tiba, dia kata hanya sebab bagi minum pada anjing, terus diampunkan dosa. Dia kata tak berbaloi. Ataupun tak balance hadis ni. Lepas tu dia kata nama pun hadis bukan Al-Quran. Jadi dia nak tolak hadis sebab dia kata tak balance. Lepas tu logiknya kalau kita nak jawab apa? Kita nak jawab. Allah Ta'ala ni dia melihat sesuatu secara makro, luas. Bukan mikro, sempit. Kita tengok sempit, kita tengok, oh dia tu pelacur. Jahat masuk neraka. Sedangkan Allah Ta'ala, Tuhan yang mencipta si pelacur ni, daripada awal lagi, dia tahu si pelacur ni mungkin dia bukan nak jadi pelacur. Contoh mudah lah, kita tanya budak kecil di sekolah. Masa darjah kita cikgu lah. Kita tanya, nak jadi apa besar besok? Ada seorang kata nak jadi doktor, saintis, macam-macam lah askar. Ada tak seorang kata saya nak jadi pelacur? Kalau ada budak cakap macam tu, mesti kita terkejut. Dia kata budak ni tak sihat ni. Kita pun tanya family dia. Rupanya budak ni ada masalah. Tak mungkin, mustahil orang tu daripada kecil cita-cita nak jadi pelacur. Kenapa? Ia adalah satu profession yang keji. Jadi apa kita boleh faham? Bukan orang nak jadi pelacur. Mungkin pelacur dalam hadis yang Nabi sebut ni, dia bukan nak melacur. Tetapi dia terpaksa melacur. Sebab mungkin kerana apa? Kesempitan hidup. Ataupun dipaksa. Banyak kes dipaksa. Dia daripada, contoh dia daripada Thailand, daripada China. Lepas tu ada orang offer, kata orang ni kerja bagus, dapat gaji yang bagus di Malaysia. Kerja di kilang Malaysia, gaji mahal. Dia pun serahlah kepada ejen. Sampai ke Malaysia, rupanya dijual sebagai pelacur. Nak lari tak boleh, mungkin akan dibunuh oleh bapa ayah dan sebagainya. Kita tak tahu. Jadi itu antara sudut-sudut rahmah yang sepatutnya kita lihat di sebalik hadis ni. Nak menunjukkan semua ada peluang untuk melakukan kebaikan. Dan kalau sekiranya hak melakukan kebaikan itu ada sebab-sebab tertentu, Allah Ta'ala boleh ampunkan dosa dia. Sama juga ini sebuah hadis ni pun tak ada dalam buku ni, saya jah tambah. Sebab apa saya duk beranggapan konten buku ni sangat bagus. Mungkin ke depan nanti kalau saya nak gunakan bahan dalam buku ni, ada hadis sikit penambahan, tak lari ke lain lah. Itu cara saya mengajar tuan-tuan. Saya mengajar, saya sediakan bahan-bahan. Kenapa? Kemudian hari saya dapat manfaat untuk tarik balik. Okey, cerita ni hadis Sahih Bukhari. Abdullah bin Umar jumpa dengan seorang tabi'in, Yahya bin Sa'id. Pada waktu itu seorang kanak-kanak pada Bani Yahya sedang menambak seekor ayam untuk dijadikan sasaran melontar. Ni budak nakal ni. Dia tambak ayam, lepas tu dia baling batu.
Ibnu Umar pergi lepaskan ikatan si ayam dan dia bawa ayam tu bersama kanak-kanak tu bertemu Yahya. Kenapa ditarik tu? Sebab dia tahu budak ni kecil, tak tahu apa. Umar apa kata? Abdullah bin Amr kata, kamu mesti halang kanak-kanakmu daripada menjadikan burung ini sebagai sasaran lontaran yang boleh membunuhnya. Sebab aku pernah dengar Nabi sebut, Nabi larang kita menjadikan apa sahaja binatang sebagai sasaran lontaran untuk membunuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okey. Okey, kemudian dalam buku ni dia senaraikan dia senaraikan je hak ni saya kena share hak lain. Dia senaraikan macam saya share hak asal. Hak asal di sini dia ada macam diagram dia. Diagram yang dipetik. Okey ni. Ni saya baca mana tuan-tuan baca pun ni kena panduan ni, kena ada ni, kena berguru, kena talaqi. Dia kata perkembangan pelestarian alam sekitar secara kronologi daripada berbagai perspektif. Dia kata idea nak jaga bumi ni bermula ni, dia ada fasa dia. Fasa 1 segini. Bermula daripada sebelum tahun 1970. Ini pelestarian 1. Dia gini, cerita lepas Perang Dunia Kedua, bumi ataupun masyarakat dunia mula pulih, dah berlaku perdamaian semua sekali tu dah. Jadi nak maju, tak nak lupakanlah Perang Dunia ni. Pada masa tu kata-kata sains pun berkembang, lepas tu kemajuan pun berkembang. Jadi sebelum tahun 1970 ni bumi ni oleh kerana kata-kata pembangunan yang melampau telah menyebabkan bumi mula sakit. Jadi kita ni gini lah, kita kata kita sakit, doktor diktat awak sakit jantung ketika usia 50 tahun. Tapi cerita sakit jantung umur 50 tahun tu bukan 50 tahun dapat. Dia mungkin bermula daripada awal lagi, daripada muda, mungkin gaya hidup kita. Jadi seolah-olah kita duduk sini sekarang Kita duduk dekat nombor 4 ni. Pelestarian alam duduk nombor 4 ataupun kita antara pelestarian 3 dan 4 ni. Kita ni dah merasa kesan-kesan orang dulu merosakkan alam. Lepas tu dia kata di sini mula daripada lepas Perang Dunia Kedua sampai tahun 70, ini dia kata episod pencemaran. Episod pencemaran. Memang tahu pencemaran bumi. Nanti kita share gambar sekejap lagi. Ada sejenis penyakit pelik yang telah berlaku di Minamata di Jepun. Okey, pada lepas tahun 70 ni ataupun sebelum tahun 70 ni, dia pertumbuhan tu dia fokus pada alam sekitar lawan pembangunan. Janji nak membangun, nak majukan ekonomi. Ada hutan tebang, tak payah fikir dah. Pelepasan karbon ke ataupun stok oksigen tak fikir. Dan urus tadbir ini faham-faham sendiri. Kesedaran kendiri. Dan sudah pasti kesedaran kendiri ni dia tak berapa nak kuat. Dia tak berapa nak kuat sebab dia tidak ada dorongan daripada tenaga lain. Lepas tu infrastruktur zaman ni dia cerita pasal ekonomi. Dan kerangka dia, kerangka ni end of pipe maksudnya gini. Episod pencemaran ni, dia habis guna bahan-bahan mentah ni, lepas tu nak buang sisa pepejan tu. Bila buang, dia lepas ke sungai. Lepas ke laut. Jadi kesan dia, orang yang duduk di sungai ataupun ambil menggunakan sungai ataupun lautan itu sebagai sumber kehidupan akan kena kesan pencemaran yang teruk. Seperti apa berlaku ni. Ni dipanggil Nihama, dipanggil Minamata. Minamata disease. Minamata disease ni penyakit pelik lah. Dan saya akan explain. Okey, kemudian. Okey, end of pipe ni bila bahan tu nak dibuang, dia pun mulalah proses. Dia rawat bahan sisa-sisa kita kata hak beracun tu dirawat, dipulihkan, barulah dilepaskan. Jadi ini cara dia nak handle. Okey. Kemudian masuk pula fasa kedua. Dia pada tahun 70 sampai 90. Ini orang dah mula ada kesedaran. Jadi kalau fokus sebelum 70 ni, kerja nak dapat untung tak peduli dia pencemaran. Jadi tahun 70 sampai 90 orang dah ada kesedaran. Lepas tu orang pun cuba nak mengawal. Kalau dulu pencemaran tu lepas 100. Jadi mula tahun 70 sampai tahun 90, dalam tempoh masa 20 tahun ni dah mula mengawal. Katakanlah ada kilang nak rosakkan nak lepaskan sesuatu, dah ada tindakan undang-undang. Okey, pembangunan, pertumbuhan pula masa ni pembangunan dan juga alam sekitar. Urus tadbir, masa ni baru keluar akta-akta. Akta-akta ini apa tujuan dia? Tujuan dia adalah untuk mengawal pencemaran. Maksudnya kalau buat ni ada tindakan undang-undang dilakukan.
Masa ni pula masa lagi pertumbuhan ekonomi, infrastruktur. Lepas tu kerangka dia nak halang orang daripada mencemar bumi, ada proses undang-undang. Tetapi masalah fasa ni enforcement. Penguasaan tu tak menyeluruh. Jadi kita manusia sekadar boleh mengawal kerosakan pencemaran bumi, tetapi tak boleh stop sama sekali. Sebab apa? Undang-undang ada. Undang-undang tidak boleh mengawal sepenuhnya sebab dia ada masalah dengan penguasaan. Habis. Tahun 90 sampai 2020. Ini dia kata fokus risiko. Sebabnya kita kata macam sakit jantung tadi dah. Umur 50 mula sakit jantung. Pada time umur 45 tu dah ada kesan-kesan. Sesak nafasnya, kaki bengkak. Ini dah masuk risiko. Risiko kepada ekologi bumi. Pembangunan masa ni dah mula fokus nak jaga alam sekitar. Dah mula masuk apa? Kita kata apa? Green technology. Tak boleh buat macam ni. Kena jaga alam sekitar. Tapi still juga ada pembangunan. Tapi pembangunan yang terkawal. Lepas tu urus tadbir pula sistemik. Lebih sistematik lah. Maksudnya mula diperkenalkan apa macam CJ hijau, CJ hijau dan sebagainya. Maksudnya kalau boleh bangunan ni ataupun produk ni ada ke tak CJ hijau. Bila ada CJ hijau, digalakkan beli hak tu sebab kurang pencemaran dia. Kemudian infrastruktur, masa ni berteraskan sosioekonomi lah. Maksudnya ambil kira ada aspek manusia tu. Sosiologi. Kemudian kerangka dia untuk katakan mengurangkan risiko, saya katakan ni teknologi bersih, green technology. Green technology. Jadi sekarang kita tuan-tuan setahun dah masuk fasa yang keempat. Fasa keempat ni tak silap dia sampai target dah sampai 2030. Dalam tempoh masa 10 tahun fokus dia karbon. Masuk kena kurangkan pelepasan karbon ke atmosfera. Dan cara dia nak kurangkan pelepasan karbon, dia kawal dengan teknologi apa? Teknologi hijau. Lepas tu dia kawal dengan apa? Dengan undang-undang yang ketat dan sebagainya. Lepas tu pertumbuhan ni pertumbuhan mampan. Maksudnya ambil kira semua benda. Bukan duk fikir pasal apa nak untung je. Tebang pokok tak apa janji dapat balak. Tak. Kemudian urus tadbir, dia ubah. Bukan lagi aspek kesedaran sendiri tak cukup. Bukan lagi digerakkan oleh undang-undang. Bukan lagi sistem. Tapi gaya hidup. Maksud kita sendiri ada kesedaran. Contoh kita keluar rumah, tengok ada orang bakar sampah. Ataupun orang buang sampah. Tak payah suruh. Kita dah jadi gaya hidup. Kita kata tak boleh. Ini bumi aku. Hak aku. Hak aku ni jaga amanah Allah. Kita pun ambil. Buang sampah. Dan infrastruktur pula lebih berteraskan nilai. Bukan kata nak untung semata-mata. Nilai ni contoh macam ni. Kita kata nak buat masjid. Masjid ni sejauh mana boleh mengurangkan tenaga. Masjid ni sejauh mana boleh menyatukan masyarakat dan sebagainya. Dan kerangka pun lebih holistik. Kenapa holistik? Dia bukan sekadar teknologi. Dia masuk juga aspek agama, masuk juga aspek kita kata nilai positif yang ada pada masyarakat setempat dan sebagainya. Ini kita kata antara perkembangan. Which is kalau sebenarnya tuan-tuan kalau kita tengok masyarakat dunia semakin beragama. Maksud semakin beragama ataupun kita kata semakin bertanggungjawab terhadap bumi yang Allah Ta'ala cipta ni. Subhanallah. Okay, saya share balik. Skrin tadi ya. Okey, lepas Perang Dunia Kedua ni berlaku satu peristiwa. Misteri Minamata Disease ataupun The Dancing Cat Disease. Ini berlaku tahun 1932 sampai 1968. Ini berlaku apa cerita dia? Dia ada kilang di Jepun. Kilang ni nama kilang ni Kiso Corporation. Kilang ni maju antara kilang besar di Jepun lah. Cuma masalah kilang ni dia tidak bertanggungjawab dari segi pengurusan kita sisa dia. Dia mercury dalam daripada kilang tu dia lepas lagu tu. Selama 30 tahun tu dia lepas ke sungai. Lepas ke sungai bawa ke laut. Sebab apa? Kena pula penduduk Minamata di Jepun ni, Teluk Minamata ni kata mereka kerja dia sebagai nelayan. Jadi bila benda tu dilepaskan ke lautan, lepas tu penduduk Minamata ni tangkap ikan ke apa semua sekali makan. Rupanya keracunan mercury tu dah masuk ke dalam haiwan-haiwan laut tu, hidupan laut. Lepas tu bila dimakan oleh penduduk ni, dia jadi sakit pelik-pelik. Macam-macam sakit. Sehingga doktor pun pening. Dan kenapa dipanggilkan Dancing Cat Disease ni? Sebab apabila penyakit ni mula muncul, orang jumpa, orang nampak kucing tu. Ni. Kucing ni gambar video ya. Gambar saya dah cari tadi. Kucing ni dia berjalan macam bergetar, macam sawan. Sampai meleleh air liur.
Lepas tu dikatakan sampai ribuan penduduk dekat Minamata ni kena sakit pelik. Sakit tengok. Ini yang terhak survive. Dia jadi macam terencakan. Lagu tu. Tangan, jari jadi pelik lagu tu. Kesan daripada keracunan merkuri ni. Ini gambar asli. Masa hak kata kena tu. Jadi kesan dia macam mana? Kesan dia penduduk Minamata ni mula daripada tahun 19 mula buat tuntutan ni saman kilang tu. Ni mangsa penyakit ni telah bangkit dan memfailkan saman. Dan kerajaan Jepun kata seramai 2,950 terkena penyakit Minamata ni. 1784 meninggal dunia kerana penyakit ni. Ini kesan dia. Allahu Akbar. Jadi sebab itulah manusia ni kata episod pertama sebab tu dia kata ni tahun sebelum 1970. Sebelum tu masalah episod pencemaran. Lepas tu barulah orang ada kesedaran dan sebagainya. Okey. Ini fasa saya cuba ringkaskan. Fasa 1 sebelum kita kata tahun 1970 lepas Perang Dunia Kedua sampai 1970-an. Ini fasa pembangunan. Fasa pembangunan. Kebaikan dia, kita kata banyaklah macam pembangunan yang berlaku. Lepas tu penemuan kaedah end of pipe. Maksud rawat sebelum lupus. Sebab orang tengok, tak lepas lagu tu ada tanggungjawab. Masa ni dah cerita recycle tu muncul. Lepas tu kelemahan dia, episod pencemaran, kesan penerbangan teknologi. Ni, dia punya kelemahan. Lepas tu fasa kedua. Ini fasa pemulihan. Kesedaran daripada aspek perundangan saya sebut tadi. Macam di Malaysia dia kata barulah muncul akta undang-undang dan garis panduan seperti akta kualiti alam sekitar. Di Guban tahun 1974. Tapi kelemahan dia kelemahan penguatkuasaan. Kerana kita sekarang ni baru lepas fasa yang ketiga. Fasa ni dia kata fasa kelebihan dia kawalan pelepasan karbon. Kawalan pelepasan karbon maksudnya kita kurangkan dengan teknologi lah. Lepas tu contoh lagi apa masa ni? Pembangunan mampan. Dia ambil kira bukan aspek saintifik saja, ada juga aspek budaya. Lepas tu antara kebaikan untuk fasa ni penemuan clean teknologi. Orang dah ambil kira dah. Mesra alam. Lepas tu dibuat logo ni. Ada logo sijin hijau. Lepas tu nilai agama pun turut dipraktikkan. Lepas tu contoh ni antara benda perkara yang baik lah. Ni pengarang kitab ni kata pun antara contoh kita boleh praktik untuk jaga alam ni dia kata galak berjalan kaki. Sebab apa Nabi kata setiap langkah tu akan menghapuskan dosa. Lagi banyak langkah lagi baik. Rupanya apa yang Nabi sebut tu dia ada signifikan kepada galakan untuk berjalan kaki. Berjalan kaki. Kemudian sama juga dalam hadis Nabi kata buang bahaya daripada jalan dan sebagainya lah. Lepas tu kita boleh tengok mula pada fasa yang ketiga ni. Gaya hidup lestari banyak dipraktikkan di banyak negara seperti di Jepun, Skandinavia, Jerman, Britain dan sebagainya. Okey, cuma masa fasa ni Jepun banyak menjadi contoh. Tengok ni. Dia dibandingkan dengan ekosofi Jepun. Okey. Bila kita masuk fasa yang keempat ni. Okey ni. Motainai. Motainai ni maksud apa? Untuk kita kata fokus kita, Motainai ni kata mengelakkan pembaziran. Ni. Saya dah explain sini. Ni, Motainai kita semula tak membazir, jangan mudah buang barang. Jadi masuk Jepun pun guna kaedah ni praktik sebab tu mereka lebih advance. Lepas tu benda ni sebenarnya ada dalam Islam. Halalan tayyiba ni. Dalam Islam ada. Yang kita kata mirip seperti mutanai. Bahkan Islam lebih menyuruh. Tapi kenapa negara Jepun lebih terkehadapan berbanding Islam? Itu satu masalah yang mungkin kita kena fikir bersama. Lepas tu ada macam kaizen, kami. Cuma hak paling saya menarik ni kami. Kami ni rupanya di Jepun dia ada satu konsep kami. Kami ni maksud dia dewa. Kami maksud dia dewa. Apa dewa? Orang Jepun ni dia percaya dalam semua makhluk. Dia kata 8 juta makhluk ni ada 8 juta Tuhan. Dewa. Hak ni betul. Hak ni saya pun baru tahu sebelum ni. Contoh saya ingat lagi masa mengajar YOI ada student saya nama dia Saira Arai.
Saira Arai, kembar dua beradik. Saira dengan Saima. Saira Arai ni dia ambil Usuluddin, lepas tu dia cerita dia kena buat presentation. Buat presentation mengenai macam kata-kata apa? Teologi lah, teologi agama Jepun. Lepas tu dia kena explain mengenai agama Shinto. Lepas tu dia tu Muslim, born Muslim. Hari tu masa saya pergi Jepun jumpa dengan ayah dia dekat Masjid Kobe. Ayah dia Pakistani, mak dia Jepun. Lepas tu si Saira ni walaupun dia ni born Muslim, di Jepun dia tak tahu banyak dah pasal kami ni. Lepas tu dia pun buatlah research. Dia kata rupanya orang Jepun ni terlalu banyak kami, dewa dia. Dia cecah sampai juta. Ada kata juta, kalau baca buku ni dia kata sampai 8 juta. Kepercayaan kami pada orang Jepun ni apa? Dia kata dalam semua yang hidup ada semangat dewa belaka. Dewa pokok, dewa monyet, dewa anjing, dewa bumi, semua ada. Jadi bila mereka nak mencemar bumi, nak membunuh haiwan, nak rosakkan pokok, dia rasa malu kepada dewa yang menjaga benda tu. Lalu mereka hidup bersama alam ini yang ada dewa belakang yang menjaga dengan penuh tanggungjawab. Jadi oleh kerana itu, dia tak mudah-mudah nak buang barang ataupun nak cemarkan sungai. Kalau cemarkan sungai nanti dewa sungai marah. Walaupun kita kata nampak agama Shinto ni macam pelik, tapi nilai baik di sebalik itu, dia ada rasa malu. Tak boleh macam dewa ni perhati. Tanpa kita sedar, ia adalah ihsan ni pada Islam. Ihsan. Ihsan pada Islam ni maksudnya macam ni. Buat apa saja, Allah tak nak perhati. Mu nak buang sampah ke sungai, walaupun tak ada siapa tahu, Allah perhati. Nak ambil rasuah, tak ada siapa tangkap, tak ada CCTV, Allah perhati. Jadi, rupanya konsep itu dah ada dalam Islam. Cuma macam mana kita nak praktik benda ni? Wah ni perlu keseimbangan dalam matlamat kehidupan. Tapi pelik juga bila saya baca pasal wah ni, kata Jepun ni tinggi juga. Dia punya falsafah wah ni keseimbangan matlamat hidup. Tapi kena ingat, Jepun antara negara yang paling tinggi yang bunuh diri. Sebab matlamat hidup tak clear. Dan banyak kes, sebab tu saya buat projek di Jepun ya. Kita buat projek di Jepun hak kata apa, Japan Dakwah Center tu, ramai pergi masuk Islam. Antara masalah orang Jepun, dia tak ada matlamat hidup. Dia dah jadi macam robot, bangun pagi pergi kerja. Dan hidup kerana kerja. Dan ada mati, kerja sampai mati. Bos dia tu adalah Tuhan dia, umpama dia. Lepas tu bila kena buang kerja, tak ada matlamat hidup, bunuh diri. Even dah ada matlamat hidup pun, dia dah kerja ni pun, dia terfikir matlamat hidup dia apa? Adakah sekadar nak memuaskan hati orang, memuaskan hati majikan, memuaskan hati pemimpin? Dia jadi macam keliru. Akhirnya, dia tercari apa matlamat hidup. Bila jumpa dengan Islam, kita kata geng-geng dakwah kita buat kerja dakwah di sana, bila mereka bertemu dengan ketika pendakwah Islam, dia tengok world view Islam, kita hidup di dunia bukan sekat dunia, ada matlamat lain, iaitu akhirat. Dan banyak lagi lah. Ni banyak ni, antara beberapa contoh macam Kaizen. Kaizen ni penambahbaikan secara berterusan. Macam contoh kata isu incinerator di Jepun. Dulu bakar sampah yang tak boleh dikita semula, pakai benda ni, dia ada kesan-kesan dia. Lepas tu geng-geng Jepun ni, di atas semangat Kaizen ni, dia buat research sehingga dia boleh hasilkan incinerator ni yang mengurangkan pelepasan karbon. Maksudnya budaya Kaizen ni penambahbaikan berterusan antara satu cara untuk menjaga kelestarian bumi. Okey, lepas tu Ikigai. Ikigai ni keseimbangan matlamat tujuan hidup. Okey, Allahu a'lam. Sebenarnya benda ni tuan-tuan dah ada belaka dah dalam Islam. Contoh dalam Islam dah ada dah konsep-konsep macam ihsan, khalifah, mizan. Mizan maksudnya neraca keseimbangan. Jangan buat lebih, jangan tebang lebih pokok ni. Nanti sekian. Halal, tayyib, patuh syariat dan sebagainya. Benda ni ada belaka dah. Cuma kita kena fikir macam mana cara supaya benda ni kita boleh terjemahkan ke dalam kehidupan kita. Dan nampak benda ni berkesan. Dan saya kira buku ni sangat bagus. Kalau boleh kena jadi silibus sekolah rendah. Bukan sekadar buku ni duduk di universiti ataupun tersebar pada pihak atasan. Kena ambil masuk daripada sekolah rendah lagi benda ni. Sebab apa? Dia akan menjadi sebab untuk kesedaran itu muncul sedari awal. Allahu a'lam tuan-tuan, dah nak isyak dah.
cukup untuk malam ni. InsyaAllah untuk akan datang Khamis pertama dan keempat bulan depan kita akan jumpa, dan insyaAllah kalau sempat kita masuk hadis. Sebab dia hadis 40 ni. Tetapi walaupun hadis 40, mukaddimah dia panjang sungguh. Sehingga saya rasa sayang kalau saya tak baca mukaddimah. Yang dah 2 kali ni dengan isi yang padat, maklumat yang sangat berguna dan juga efektif ini disebut pada bahagian mukaddimah ni. Dan buku tebal macam ni tuan-tuan, kalau kita lah orang awam, orang suka membaca tak ada masalah. Tapi kita orang awam, cara kita nak baca buku ni dengan kita kuliahkan buku ni. Sikit-sikit, lama-kelamaan insya-Allah kita akan faham konsep buku tu. Bahkan saya mengajar pun, walaupun buku yang kecil ni saya dah habis baca sekali harun, tapi hak ni dia kena baca sedikit demi sedikit sebab kita nak hadam. Sebab banyak dalam ni istilah-istilah terma-terma yang bukan bidang saya. Tetapi alhamdulillah sebab buku ni dah mudahkan benda tu, saya boleh faham. Dan saya sangat berterima kasihlah kepada 2 pengarang buku ni kerana dia bawa kita kepada satu sudut fikir yang lain, luaskan makna khalifah di muka bumi. Allahu alam, tuan-tuan cukup dah tu. Kita berhenti setakat tu. Dah isyak. Ataupun kalau ada soalan, siapa-siapa ada soalan boleh buka kamera, buka video ataupun buka sound. Kalau saya mampu jawab, saya jawab lah. Kalau saya tak mampu jawab, saya passing kepada pengarang kitab ni. Assalamualaikum Ustaz. Kesan Haji Muhyiddin dia. Macam mana nak dapatkan kopi buku ni? Okey, buku ni dia gini hak nipis ni harga dia RM20. Ini dua-dua diterbitkan oleh ITBM. Okay. Institut Terjemahan Buku Malaysia. Hak nipis ni saya beli online, saya beli Shopee RM20. Tapi hak ni ada juga RM120. Boleh cari dalam Shopee. Ataupun mungkin boleh cari dalam Shopee. Shopee ada, okey. Terima kasih Ustaz. Okey, sama. Lagi yang lain? Okey, kalau tak ada saya cakap dulu apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buruk daripada kelemahan saya. Mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini dapat beri manfaat bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.